Iaitu Yahudi zaman Yahudi Ismail. Sebelum ni kita dengar Yahudi lampau, Yahudi zaman dahulu, datuk nenek mereka. Iaitu datuk nenek Yahudi yang ada pada zaman Nabi lah. Kita dengar itu zaman yang sangat lama dah. Ayat yang kita nak baca ni ayat 23 hingga 80 adalah tentang Yahudi semasa, Yahudi Madinah. Dia rumit sikit sebab dia ada hubungan dengan asbabun nuzul. Kita kena bagi perhatian sikit sebab dia payah. Masa dengan ni dia nak payah, masa nak beritahu kat orang payah. Dia ada ayat-ayat yang kata kalau kita tengok terjemah saja ni dia tidak jelas. Oleh kata tentang asbabun nuzul, ayat yang kita nak baca ni kita kena tahu dululah. Di Madinah dia ada dua puak Yahudi, bahkan tiga. Cuma hak sahur dua lah. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Quraizah. Yahudi Bani Nadir ni mereka berakhir duduk di Madinah pada tahun 3 Hijrah setelah dihalau oleh Nabi daripada daerah Madinah pergi tempat lain. Kemudian Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah juga dibunuh oleh umat Islam setelah selesai saja perang Ahzab. Jadi bakar-bakar mereka ni tak ada lah. Ni tahun 3 Hijrah telah dihalau, tinggal ke kampung, pergi nak duduk mana pun. Ada riwayat kata dia pergi ke Azri'at, kawasan-kawasan Syam sana. Lepas tu tak bersesuaian udara sana, mati, ramah mati, sikit-sikit ada tinggal. Itu Bani Nadir. Lepas beberapa tahun berlaku perang Ahzab. Perang Ahzab ni pun atas dasar Yahudi Madinah Quraizah ni lah yang bakal semangat kepada kafir Mekah, bagi belanja duit, bagi sokongnya marah supaya lawan balik umat Islam Madinah. Tapi apa yang mereka nak supaya hancurnya umat Islam Madinah tu tak tercapai, Allah dengan kudrat dia telah hancurkan tentera Ahzab yang kita akan baca dalam surah Ahzab. Tapi pencetus perang ni Yahudi Madinah Quraizah. Lalu Allah Ta'ala bagi wahyu pada Nabi, orang dewasa yang layak berperang daripada Yahudi Madinah ni bunuh semua sekali. Kurang lebih 500 orang dibunuh. Isteri mereka, anak mereka yang tidak balik semua jadi tawanan orang Islam. Maka habislah orang Yahudi besar dia duduk di kawasan itu. Adapun Yahudi lain juga, sengah-sengah juga telah dibunuh oleh umat Islam. Dan yang lain minta nak lari hijrah tempat lain, seperti Yahudi Khaybar dan sebagainya. Jadi sepatutnya Yahudi ni oleh ramah duduk Madinah ni. Manakah sekiranya tidak berlaku begini, seolah Madinah ni separuh Yahudi duduk. Jadi Allah Ta'ala dengan cara syariat yang telah disyariatkan, maka segala-gala Yahudi ni tidak boleh bertapak di Mekah Madinah. Nabi berwasiat pada hadis yang terakhir, pada akhir-akhir hayat baginda, Nabi kata akhrijul yahud min jaziratil Arab. Kamu semua wahai sahabatku, halau, keluarkanlah segala Yahudi daripada tanah Arab. Mana jazirah ni kawasan di antara Mekah Madinah, jangan biar ada satu pun Yahudi di sini, sebab ia memberi bahaya kepada umat Islam. Kerana di sinilah tempat terakhir kubur umat Islam, Mekah Madinah. Jadi kalau kita biarkan orang Yahudi ni, bila Mekah Madinah pun dan di bawah kawasan dia, maka tidak ada lagi kubur terakhir orang Islam. Jadi Yahudi Madinah di antara Bani Nadir dan Quraizah ni, dia ada hubungan dengan dua kabilah Arab Madinah. Dia ada hubungan dengan dua kabilah Arab Madinah. Bani Nadir ada hubungan dengan kabilah Khazraj, Arab Khazraj, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Bani Quraizah pula ada hubungan dengan Arab Aus, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Jadi dia duduk pakat buat dia. Sebab Yahudi dia tidak ramah, cuma kaya kan. Jadi golongan ia sepaham, ia duduk sekopolok dengan mereka,
Hak Arabnya Aus Khazraj. Masalahnya apabila mereka buat parti gitu, mana Bani Nadir duduk dengan Khazraj, Bani Quraizah duduk dengan Arab Aus. Jadi kumpulan gitu. Jadi Arab ni dia balas sama sendiri. Arab yang susah ni balas sama sendiri. Sebab zaman jahiliah orang Arab orang yang mudah sangat memberontak lawan orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Hatta dengan alasan kecil-kecil mana utah demon ni pergi makan kawasan tanah padat utah orang. Mungkin dengan sebab utah gitu saja maka berlaku peperangan berlanjut bertahun-tahun. Jadi sebelum Islam mereka dua kumpulan Arab ni balah keperang. Sehingga akhir-akhir zaman Nabi SAW jadi Nabi pun sudah berlaku satu peperangan besar, Harbul Fujjar, peperangan besar di antara Aus dengan Khazraj. Jadi apabila Aus dan Khazraj perang, jadi sekutu-sekutu Yahudi yang menyokong dia perang juga nak tolong sekutu ni. Aus perang dengan Khazraj, Arab sama Arab, Yahudi sokong. Jadi Yahudi pun perang sama Yahudi. Di atas tajuk tidak ada hubungan dengan agama, kebendaan, tanah jajahan, harta semata-mata tidak ada hubungan dengan agama. Jadi Arab dua puak ni balah kerana ke dunia, tak ada kerana agama. Jadi Yahudi yang beragama ni pun turut berperang juga kerana menyokong puak Arab. Bani Nadir sokong Khazraj. Apabila Khazraj perang, dia duduk tengok. Ini silsilah cerita macam mana ayat ni turun. Cuma Yahudi dia tahu di antara undang-undangnya jangan bunuh sama sendiri. Kalau nak perang pun dengan orang lain lah, sama-sama Yahudi tak boleh bunuh. Dia panggil safkud dimak, maknanya pertumpahan darah. Yahudi sama Yahudi jangan ada pertumpahan darah. Yang kedua, Yahudi sama Yahudi jangan halau negeri, jangan buat negeri. Kita kena jaga, kita kena bagi tempat penempatan pada kita. Kalau kita nak halau orang lain, pokok Yahudi jangan. Yang ketiga, kalau mana-mana orang kita ditawar, kena bayar tebusan, ambil balik. Jangan biarkan dia jadi orang tawanan. Bayar, ambil balik. Ini tiga undang-undang dalam syariat Yahudi lah. Tak boleh bunuh sama sendiri, tak boleh halau negeri, dan kena tebus mana-mana di antara orang Yahudi yang ditawar. Tapi oleh kerana mereka telah menyokong Arab yang berperang, maka berlakulah perkara bunuh sama sendiri. Nak sokong, maka Yahudi perang sama Yahudi. Yahudi Bani Nadir perang dengan Yahudi Bani Quraizah. Hak Allah Ta'ala larang itu dia perang. Kemudian apabila berebut kawasan tanah, maka berlakulah sifat menghalau golongan yang kalah. Jadi katalah kalau Yahudi Bani Nadir kalah, maka Yahudi Quraizah akan halau dia. Halau. Sepatutnya sama-sama Arab, tapi oleh kerana campur tangan, Yahudi halau Yahudi. Cuma apabila mereka Yahudi ditawar, katalah Yahudi Bani Nadir ditawar oleh orang Arab di sana, maka mereka tebus balik, mereka bayar supaya lepaskan. Jadi Yahudi tebus balik Yahudi yang ditawar untuk dilepaskan, jangan dibunuh. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala beritahu dua tadi Yahudi buat derhaka, saja Yahudi ikut. Mana perang masjid Yahudi buat, hak dilarang tu dia buat. Dan menghalau Yahudi daripada penempatan, mereka buat juga kerana turut Arab. Cuma saja hak mereka ikut syariat dia, mana-mana Yahudi yang ditawar mereka lepaskan dengan ambil bayaran tebusan. Jadi Allah Ta'ala beritahu, wahai Yahudi, kamu mengaji kitab Taurat kamu ni, setengah kamu terima, setengah kamu tak amal. Beriman dengan setengah-setengah, tolak setengah-setengah. Allah Ta'ala sebut Al-Quran. Walaupun cerita perihal Yahudi,
Tapi perangan ni ada dalam umat Islam biasa. Setengah-setengah pakar syariat, setengah-setengah tolak syariat. Jadi dimulakan dengan ayat-ayat yang membentuk agama. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Dan di waktu kami ambil perjanjian kepada seluruh Bani Israel, iaitu la ta'buduna illallah. Jumlah khabari dengan makna insya'i. Hendaklah kamu semua beribadat hanya kepada Allah. Tauhid. Hubungan dengan Allah dengan kena betul. Ibadat dengan Allah Ta'ala kena tepat, kena ikut syariat. Begitu juga hubungan dengan hamba Allah yang lain, lebih lagi ibu bapa. Wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu buat baik wahai Yahudi kepada dua ibu bapa. Mana ayat ni untuk yang dipakai pada syariat Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah ada pun dalam Taurat. Ini dalam Taurat ni. Buat baiklah kepada dua ibu bapa. Sebab orang paling berjasa dalam manusia ni tidak boleh melebihi ibu bapa. Dan ia makna bagi hukukul ibad, dia panggil hak-hak manusia kena jaga. Dan juga wadil qurba wal yatama wal masakin, kaum kerabat. Buat baik pada kaum kerabat yang dekat. Kerana apa dia ambil perkataan kaum kerabat ni? Kerana kaum kerabat lah yang boleh membela nasib kaum kerabat. Orang lain. Jadi ada di kalangan kaum kerabat kamu yang menderita yang susah, kamu terpaksa ambil tanggungjawab. Sebab kaum kerabat orang lain pula. Wal yatama, dan anak yatim yang tidak ada bapa. Wal masakin, dan fakir miskin. Ini kena buat baik belakang. Yang ketiga, pentadbiran. Sini dalam kitab Imam Waliullah Dalawi, dia kata sini waqulu linnahi siasatul madaniyah. Mentadbir. Dalam mentadbir manusia. Waqulu linnasi husna, kamu hendaklah ucap kepada seluruh manusia lain dengan ucapan yang baik. Maksud ucapan yang baik, ucapan yang boleh menyatukan mereka di atas amalan agama, bukan amalan memecahkan. Ucapan yang baik adalah ucapan yang manusia boleh berada di atas agama. Kerana bila manusia boleh duduk dalam agama, maka manusia tetap akan jadi baik dari segi persorangannya, keluarganya dan sebagainya. Jadi ucaplah kepada mereka ucapan yang baik supaya manusia dapat bersatu dalam agama. Lebih-lebih lagi, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Ini amalan islah kepada umat yang baik. Apabila arahan-arahan seperti ini diberitahu melalui kitab Taurat, summa tawallaitum, kemudian kamu masih lagi berpaling, tidak ingin ikut, illa qalilan minkum, kecuali segelintir saja di kalangan kamu, tidak majoriti. Wa antum mu'ridun, hal keadaan kamu majoritinya mu'ridun, berpaling daripada ikut Taurat. Ini asas-asas kitab Taurat yang disyariatkan kepada mereka. Kemudian dititahkan kepada Yahudi Madinah. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ketika kami juga ambil perjanjian daripada kamu wahai Yahudi Madinah sekarang. Di antara undang-undang dalam kitab kamu ialah la tasfikuna dima'akum, kamu jangan menumpah darah sesama kamu. Terjemah, kamu jangan menumpah darah sesama kamu. So, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, jangan pula kamu menghalau bangsa kamu daripada tempat kampung halaman mereka. Anfus ni maknanya agama. Jangan pula kamu menghalau diri kamu Yahudi daripada kampung halaman kamu. Diri kamu Yahudi ini, diri kamu yang beragama Yahudi, jangan sama-sama kamu halau daripada kampung halaman mereka. Cuma kemudian setelah dua undang-undang diberitahu, aqrartum, kamu menerima, wa antum tasyadun, dan kamu pun bersaksi, sebab ini adalah ajaran-ajaran agama yang kamu akan ikut. Kemudian apabila berlaku peperangan Arab dengan Arab, kamu telah campur tangan dalam peperangan, menyebabkan kamu sama-sama Yahudi berperang, menyebabkan berlakunya pengusiran daripada daerah-daerah kamu. Apabila Arab diusir, Yahudi yang sokong Arab pun kena usir juga. Jadi Allah kata, "Tsumma antum haula'i", kemudian kamu sendiri wahai orang Yahudi Madinah, taqtuluna anfusakum, kamu telah membunuh sebangsa kamu. Anfusa ni seagama dengan kamu. Sedangkan tak boleh. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim,
Dan kamu telah mengusir keluar sebahagian daripada agama Yahudi daripada tanah halaman mereka, dengan sebab mereka itu geng sekutu Arab. Ya kamu berperang dengan mereka. Jadi hak sekutu Arab diusir, Yahudi hak satu pun kena usir juga. Lagi Allah Ta'ala kata tazaharuna alaihim, kamu membantu Arab untuk mengalahkan, kamu membantu Arab untuk menghancurkan Yahudi alaihim, atas mereka. Tazaharu ni kamu telah membantu Arab untuk menghancurkan mereka Yahudi kamu. Jadi tolong Arab untuk menghancurkan bangsa sendiri. Bil ithmi, dosa putus hubungan dengan Allah, wal udwan, dosa bermusuhan dengan hamba Allah yang lain. Jadi dua sebut sifat dosa ni. Ismi ni dosa hubungan dengan Allah, udwan ni dosa sama hamba, zalim. Jadi deraka berlaku. Jadi kita tolong orang Arab yang berperang, dengan sebab tu kamu telah mengalahkan bangsa kamu sendiri, sebab nak tolong Arab. Lalu berlakulah dosa, langgar perintah Tuhan, berlakulah kezaliman, bunuh sama sendiri, halau sama sendiri. Cuma hak nisa nuna hak dia pakar. Wa in ya'tukum usara, sekiranya datang kepada kamu orang Yahudi kamu daripada pihak sana sebagai hamba, tawanan-tawan, sekiranya datang kepada kamu wahai Yahudi, usara, orang bangsa Yahudi daripada pihak Arab sana sebagai orang tawanan, tufaduhum, kamu lepaskan mereka dengan terima bayaran. Yahudi ni lepaskan mereka dengan terima bayaran. Sedangkan wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, sedangkan haram pun atas kamu mengusir mereka. Usir tu haram dah, patutnya tak boleh usir pun. Tapi apabila mereka tu ditawar, kamu lepaskan. Mana hak ni pakar. Hak bahagian tawar ni lepaskan, ni pakar syariat. Hak bahagian usir tidak pakar, hak bahagian bunuh tidak pakar. Berarti afatu'minuna bi ba'dil kitabi, patutkah kamu percaya sebahagian kitab Taurat, wa takfuruna bi ba'din, kamu kufur sebahagian yang lain. Bahagian lepaskan tawannya dengan bayar kamu ikut, tapi bahagian usir puak-puak kamu, orang sama sendiri, kamu tidak ikut. Jadi sebahagian kitab kamu ikut, sebahagian tidak ikut. Ingat, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minhum, tidak ada balasan siapa saja yang melakukan amalan sedemikian, mana amal separuh, tolak separuh, illa khizyun, kecuali kehinaan yang besar, fil hayati dunia, semasa hidup dunia ini lagi. Wa yaumal qiyamah, manakala hari akhirat nanti, yuradduna, akan dihantar, akan dihumban, ila asyadil azab, kepada azab yang sangat-sangat teruk, iaitu kekal dan neraka. Asyadi mana khulud finnar, Ruhul Ma'ni kata, akan dihumban kepada azab yang sangat berat, yang ini kekal dalam neraka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan lalai leka, bahkan mengetahui dan akan menghukum amma ta'malun, terhadap apa yang kamu lakukan. Ayat 50 ni penutup bagi golongan ini. Ulaika alladziina ishtarul hayatad dunya bil akhirah, mereka-mereka Yahudi yang bersifat seperti ini adalah mereka yang tukar memilih kehidupan dunia berbanding dengan akhirat. Mereka-mereka Yahudi tadi adalah golongan yang menukar, memilih kehidupan dunia bil akhirah, dengan menolak akhirat. Maka apabila mereka ada kesalahan seperti ini, fala yukhaffafu anhumul azab, maka tidak akan diringankan ke atas mereka azab di akhirat nanti. Walahum yunsurun, dan mereka tidak akan diberi bantuan daripada segenap arah. Ayat 87, Yahudi yang keempat, bukan saja dia tidak ikut agama, dia bunuh Nabi yang ajak agama. Tidak ngaji dengan guru tu ada masalah dah, ni bunuh tu. Teruk punya teruk Yahudi ni. Jadi mengganggu kehidupan dunia, bunuh. Mana bunuh Nabi, sebab Nabi ni menggugakkan kehidupan dunia. Kalau biarkan dia, ramai orang akan ikut dia. Jadi tergendala dalam urusan dunia kita. Jadi tidak mahu merosakkan
program-program dunia ni, maka nabi-nabi dibunuh oleh pokok Yahudi. Jadi walaqad ataina Musal kitab, dan sesungguhnya kami telah kurniakan kepada Nabi Musa kitab Taurat, kitab hidayah. Wa qafaina min ba'dihi birrusuli, dan kami susuli selepas pada Nabi Musa dengan nabi-nabi lain, rasul-rasul lain, rasul demi rasul, rasul demi rasul. Untuk Yahudi ni, untuk Yahudi belaka, Taurat kita asah dia, terah dia. Lepas tu nabi-nabi lain yang akan mengajar kitab Taurat, guna kitab Taurat, tapi nabi berlainan. Akhir sekali, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinah, kami beri juga kepada Nabi Isa daripada keturunan Yahudi juga dia ni. Kami kurniakan juga kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayyinat, kitab Injil dan mukjizat. Al-bayyinat ni kitab Injil, kitab dia sendiri, dan mukjizat yang ada pada dia, ya Allah zahirkan kepada dia. Cuma Nabi Isa ni Allah Ta'ala bagi dia bantuan lebih pada Nabi lain. Wa ayyadnahu bi ruhil qudusi, dan kami beri sokongan kepada dia kerana dia sangat lemah, dengan Jibril. Allah Ta'ala adakan sejasa dalam majlis dia tu Jibril, nak menguatkan sokongan ke dia, kerana dia lemah. Dia lemah. Wa ayyadnahu, kami beri sokongan kepada dia kerana dia lemah, dengan Jibril. Jadi Jibril ada sama dalam majlis dia, nak menguatkan jiwa dia dalam mentambahkan wahyu. Jadi dalam ayat ni juga menandakan kepada kita suatu makna Nabi Salmuh tidak Tuhan, kerana Jibril kena atas dia, mana kena tolong dia. Kalau dia ni anak Tuhan, apa perlu Jibril? Jadi di sini pun sebagai bukti kepada kita bahawa Nabi Isa ni bukan Tuhan atau anak Tuhan atau wakil Tuhan, kerana dia lemah. Untuk dia saja Allah Ta'ala guna Jibril tolong dia, bagi kuat semangat ke dia. Masalahnya Nabi tu ramai sekali, Nabi Musa, Nabi Isa, tapi dua-dua Nabi tidak dibunuhlah Nabi lain. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, apakah setiap kali datang kepada kamu wahai Yahudi rasul-rasul dengan bawa ajaran yang tidak bersesuaian dengan nafsu kamu? Bima la tahwa ni ajaran yang tidak bersesuaian dengan nafsu kamu. Dengan sebab tu istakbartum, kamu sombong nak menerima kebenaran yang dibawa oleh rasul. Sombong nak terima, bukan sekadar sombong nak terima. Fa fariqan kadzabtum, sebahagian rasul kamu membohongi, jadi kamu menolak dengan tidak menerima. Wa fariqan taqtulun, sebahagian rasul yang lain kamu bunuh. Wa qalu, ini golongan keempat, penutup bagi golongan keempat. Wa qalu, mereka berkata, qulubuna ghulfun, sebenarnya hati-hati kami sudah penuh dengan ilmu, tidak perlu diajar ilmu lain. Ghulfun ni terjemahannya sudah penuh dengan ilmu, tidak perlu ilmu lain. Maknanya apabila Rasul nak ajar kita Taurat ataupun Rasul nak ajar kita Injil, golongan-golongan Yahudi ini mengatakan kami ini memiliki hati yang sudah penuh dengan ilmu. Ilmu sini, ilmu bukan wahyu. Allah jawab, kalau beginilah jawapan mereka, bukan makna mereka penuh dengan ilmu, bahkan bal la'anahumullah, bahkan Allah laknat mereka. Iaitu Allah sengaja jauhkan mereka daripada rahmat. Sebab rahmat adalah merupakan suatu pemberian istimewa untuk selamatnya manusia dunia akhirat, dan ada dalam wahyu. Apabila wahyu tak sampai pada mereka, mereka kata ada dah ilmu lain, bermakna orang ni orang yang Allah laknat. Sebab wahyu tak akan sampai pada hati dia, yang ada pada hati dia perkara-perkara yang dilanakkan. Kenapa Allah laknat? Bi kufrihim, dengan sebab kufur mereka sebelum ini. Mana ada dak amal-amalan kufur yang telah ada dalam diri mereka. Lalu faqalilan ma yu'minun, sedikit sangat mereka itu akan beriman. Jenis Yahudi yang kelima. Jenis Yahudi yang kelima adalah Yahudi zaman Nabi akhir zaman. Bukan nak bunuh saja pokok Yahudi dulu, ulama Nabi-Nabi dia dahulu. Bahkan Yahudi zaman ini nak bunuh Nabi akhir zaman. Dan riwayat mengatakan Nabi kita pun termakan racun Yahudi. Sehingga ada hadis mengatakan, Nabi kata,
kesan-kesan sakit yang aku termakan racun Yahudi telah aku masih rasa masa-masa akhir hayat baginda. Kesan-kesan racun yang telah diracuni oleh Yahudi, Nabi kata kesan-kesan racun tu masih aku terasa lagi pada akhir-akhir wafat baginda. Hingga ulama kata boleh jadi kesan kematian Nabi ni bukan saja demam biasa, bukan diracun oleh Yahudi. Bukan diracun oleh Yahudi. Dan kita akan baca dalam kitab hadis. Maknanya bukan saja Yahudi bunuh nabi-nabi dia. Nabi, ketua segala nabi, ketua segala manusia. Manusia yang paling tinggi darjat di sisi Allah Taala daripada sekalangan seluruhnya. Yahudi Madinah buat rancangan nak bunuh nabi. Ini ayat. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan apabila sampai pada Yahudi zaman ini kitab Quran daripada Allah Taala juga. Dan kitab Quran ini musaddiqul lima ma'hum, membenarkan isi kitab yang ada bersama mereka Taurat, membenarkan isi kitab Injil. Sebab akidah dalam kitab Taurat, Injil, Quran sama saja. Ajak pada mentauhidkan dalam ibadat, mentauhidkan dalam berdoa. Dia ajak pada 3 perkara besar: tauhid, risalah dan akhirat. Manakala Yahudi ini sebelum Quran mari, sebelum Nabi SAW muncul, wa kanu min qablu, adalah mereka Yahudi ini sebelum itu, sebelum Quran ni zahir, yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, sentiasa memberitahu kepada orang kafir-kafir Arab. Yastaftihuna dengan makna memberitahu, menzahirkan. Yuzhiruna, yastaftihuna dengan makna yuzhiruna, adalah mereka Yahudi ini sebelum Quran ini, sebelum Nabi lahir untuk bawa Quran ini, dulu pokok Yahudi ini yastaftihu, sentiasa menzahirkan kepada orang kafir Arab. Kata mereka, nanti akan datang daripada kamu Nabi akhir zaman, khatamun Nabi. Nanti akan datang kepada kamu, daripada Arab ini, Nabi akhir zaman, penghulu segala Nabi. Sebab ada dalam kitab kami. Maksudnya dia sentiasa beritahu. Falamma ja'hum, maka apabila datang sungguh kepada Yahudi ini ma'arafu, Nabi yang mereka cukup kenal. Apabila datang kepada mereka Yahudi zaman Nabi lah, ma'arafu, iaitu Nabi yang mereka cukup kenal, dan Quran yang mereka cukup tahu, kafaru bi, maka mereka lah yang telah menolak dan mengkufurinya. Yahudi zaman Nabi, dia tahu pun inilah Nabi akhir zaman, dia tahu wahyu dibacalah inilah Al-Quran yang memasukkan ajar-ajar Taurat Injil, tapi mereka lah yang kafaru bihi, mengkufuri dan menolak. Lalu natijahnya fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah jualah ke atas orang-orang kafir ini, Yahudi. Penutup bagi bahagian kelima Yahudi, bi'sama ishtarau bihi anfusahum, buruk sungguh apa yang mereka buat penukaran dengan menjual diri mereka untuk dihumbalkan dan neraka. Ishtarau bihi ini, buruk sungguhlah apa yang mereka telah buat pertukaran dengan menjual diri mereka. Apa dia pertukaran itu? Ayyakfuru bima anzalallah, itu mereka mengkufuri akan wahyu yang Allah telah turunkan. Mereka menjual dengannya akan diri mereka. Apa maksud jual diri mereka ni? Mereka jual diri mereka untuk dihumbalkan dan neraka dengan sebab mereka kufur ayat Allah. Jadi kufur ayat yang Allah turunkan, seperti mana manusia jual diri mereka untuk dihumbalkan dan neraka. Apa dia jual? Baghyan, tak, kerana zalim dan dengki. Baghyan ni kerana zalim dan dengki. Dengki apa? Ayyunazzilallah min fadlihi ala man yasha, kerana Allah telah menurunkan kurniaan wahyu dia kepada orang yang Allah pilih sendiri di kalangan sekalian hamba, iaitu Nabi akhir zaman daripada Arab, bukan daripada Yahudi. Makna dia tahu memang Nabi akhir zaman bukan Yahudi, tapi oleh kerana Nabi ini daripada Arab, maka mereka tidak ingin ikut Nabi Arab. Dengki, zalim dan dengki. Akhir sekali di dunia, faba'u bi ghadabin ala ghadabin, lalu kembali mereka dengan bawa kemurkaan demi kemurkaan.
Mana kitab dia pun tak ikut, kitab akhir zaman pun tidak ikut. Akhirat nanti walil kafirina azabun muhin. Bagi golongan kafir seperti ini hanya ada azab yang menghinakan. Mungkin dia apabila diberi nasihat insah dah sedar. Manusia ni kadang-kadang dia terlanjur apabila tidak didatangi orang untuk memberi nasihat. Apabila diberi nasihat kadang-kadang dia boleh bertobat, boleh menerima. Tapi tidak seperti Yahudi ni, ataupun manusia-manusia yang seperangan dengan Yahudi. Sebab tak pakai nasihat. Dia orang dalam keadaan jahil, mabuk dalam cinta dunia ni, kadang-kadang suatu tahap oleh kata ada orang bagi nasihat, maka dia hanyut. Tapi apabila diberi nasihat, kadang-kadang dia akan mikir. Ikuran daripada nasihat yang bertalu-talu datang daripada segenap arah tu, manusia akan mikir banyak. Maka mikir itulah membukakan hati dia. Tapi tidak seperti orang Yahudi ini dan orang Islam lain yang sepaham dengan Yahudi, senasib dengan Yahudi. Sebab cerita dalam Quran ni walaupun tentang Yahudi, apabila duduk dalam Quran ni untuk kita jaga diri kita jangan jadi macam Yahudi. Kalau ada perangai seperti Yahudi ke, jangan duduk untuk Yahudi saja. Jadi Allah Ta'ala beritahu Yahudi apabila tahap dia tidak pakai nasihat, maka peluang untuk dia jadi baik tidak ada lagi. Wa idza qila lahum, apabila dinasihati kepada mereka Yahudi ini, aminu, kamu semua berhentilah daripada kufur, berimanlah. Beriman dengan apa? Dengan Quran. Bima anzalallah, dengan wahyu Quran yang Allah telah turunkan. InsyaAllah kamu akan selamat. Mari ngaji Quran, terima dan ikut. Sebab apa yang ada dalam Quran ni pun sama seperti dalam Taurat kamu. Cuma hak Taurat kamu tu masa dia telah habis, tamat. Kenapa hak ni pula? Apa mereka jawab? Qalu, mereka kata nu'minu. Ni nu'minu sini makna nastamiru alal iman. Kami akan tetap terus beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kami sahaja. Kami tak siap pakai kitab lain, kami nak pakai Taurat ni ya. Wa yakfuruna bima warahu, mereka menolak lain-lain pada kitab mereka. Wa yakfuruni, mereka menolak, mereka mengkufuri bima warahu, kitab lain. Bima ni kembali pada Quran, kitab-kitab lain. Kononnya dalam tafsir ada sebut, kononnya kami telah diwasiatkan oleh Nabi kami kena mati dengan kitab Taurat. Wasiat mana? Wasiat karang sendiri lah, mana tak ada apa-apa. Dia hanya kata sebagai propaganda saja. Kami telah diwasiatkan mati dengan kitab Taurat. Jadi marilah kitab apa-apa sekalipun kami tak boleh pakai. Jadi Allah Ta'ala beritahu sini, mereka jawab nu'minu bima unzila alaina, kami hanya akan beriman dengan wahyu Taurat yang diturunkan kepada kami. Dan mereka sebenarnya telah menolak kitab-kitab lain. Sedangkan kitab lain yang di Quran wal haqqu, benar, musaddiqan lima ma'hu, isi yang ada dalam Quran yang benar ini membenarkan juga isi yang ada dalam kitab sama mereka. Oleh kerana itu tanya mereka, kalau nak pakai kitab Taurat, kenapa kamu bunuh orang mengajar kitab Taurat? Ya, kamu bunuh tu Nabi sendiri, bukan orang biasa. Qul, tanya mereka, falima, maka kenapa pula taqtuluna anbiya Allah, kamu sanggup membunuh nabi-nabi Allah yang mengajar kitab Allah Taurat min qablu, sebelum ini. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar golongan beriman dengan kitab Taurat, kenapa nabi yang nak mengajar kitab Taurat kamu bunuh? Iman apa seperti ini? Mana ni? Ayat 92, cerita lama. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan perangai kamu ni daripada petapih-tapih keturunan, sesungguhnya telah datang pada kamu Nabi Musa bil bayyinat, dengan dalil dan bukti ketuhanan. Semasa dia meninggalkan kamu untuk ambil kitab Taurat, tsumma takhaztumul ijla ilah, kemudian kamu telah jadikan anak-anak lembu sebagai ilah min ba'dihi, selepas pemergian Nabi Musa. Wa antum zalimu, hal keadaan kamu zalim, sentiasa zalim kerana menolak kitab, ikut hawa nafsu. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur, dan di waktu kami telah angkat bukit Tur
supaya kamu berpegang teguh dengan kitab. Jadi kami telah angkat bukit Tur atas kepala kamu semasa kami minta perjanjian belajar dan beramal dengan kitab Taurat. Ketika itu kami kata khuzu, berpegang teguhlah kamu ma atainakum biquwah, wahyu Taurat yang kami beri kepada kamu sungguh-sungguh. Wasma'u, hati kamu kena dengar betul-betul. Apa kamu jawab? Mereka kata qalu sami'na. Kami dengar tapi wa'asaina, perbuatan kami derhaka. Jadi mereka kata kami dengar tapi kami derhaka. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Lalu dimasukkan ke dalam hati mereka kasih kepada anak lembu. Hubal ijli muqaddas ini mudah masuk. Dimasukkan ke dalam hati mereka jadi kasih pada anak lembu. Sedangkan anak lembu itulah menyebabkan sebahagian mereka telah dibunuh untuk penyempurnaan taubat. Mana anak lembu tadi menyebabkan kufur dan menyebabkan sebahagian mereka dibunuh bagi penyempurnaan taubat. Tapi anak lembu itu jugalah mereka telah hujah. Siapa masuk dalam hati dia ni? Allah masuk dalam hati dia. Hujah benda salah. Jadi usyribu tidak dinisbahkan kepada Allah kerana ini amal kufur. Tapi Allah masukkan, dimasukkan ke dalam hati mereka itu cinta dan kasih kepada anak lembu. Lalu berfaham lembu adalah satu perkara yang sangat dihormati. Sebab apa tu? Bikufrihim, kerana sudah ada dalam hati mereka kufur. Sudah ada dalam hati mereka kufur, iaitu menolak. Maka Allah Ta'ala pun masuk di antara perkara yang menyebabkan mereka rusak, kasih pada anak lembu. Lalu mereka pun puja anak lembu. Qul, jawab. Maknanya semua sekali ayat-ayat tadi daripada 5 golongan Yahudi sebagai penutup. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Beritahu pada mereka, buruk sungguh apa yang diarahkan oleh iman-iman kamu seperti ini. Kalau kepercayaan kamu sungguh-sungguh puja anak lembu, merupakan arah yang sangat-sangat buruk. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu mendakwa kamu ikut Taurat. Ada 2 ayat lagi. Yahudi, apabila kita telah ceritakan kepada mereka sifat-sifat buruk mereka, dan juga kita telah ceritakan kepada mereka melalui ayat Allah Ta'ala ini balasan-balasan baik daripada Allah apabila mereka pilih yang baik pada permulaan. Jadi apabila setelah sampai ayat 94 masih lagi, 93 masih lagi mereka berdegil, maka ini iklan mubahlah dia panggil. Iklan mubahlah ni minta supaya mati cepat. Iklan mubahlah minta supaya mati cepat. Kalau sekiranya di dunia ini kamu kata kamu betul, maka agama biasanya natijah yang paling sempurna duduk di akhirat. Kalau agama kamu paling betul, minta mati cepat. Karena bila mati cepat, jumpa syurga cepat. Jadi mubahlah sini makna minta mati. Jadi qul, ini bagi iklan mubahlah. Setelah 5 golongan Yahudi itu diceritakan dengan lebih panjang, dengan cara panjang dan detail itu, tidak ada jawapan lain bagi kita sekiranya mereka masih berdegil dan mengatakan pihak mereka lebih benar berbanding dengan kita yang selain ada Quran ni. Mubahlah minta mati cepat. Jadi in kanat lakumud darul akhirah, beritahu pada mereka jelas-jelas sekiranya hanya untuk kamu syurga. Sekiranya hanya untuk kamu darul akhirah, jadi syurga di sisi Allah nanti. Khalisatan, istimewa hanya ada pada kamu saja. Min duninas, bukan orang lain. Orang lain buat amal macam mana pun Quran, dia tak akan masuk syurga. Syurga ni buat kita, buat Yahudi. Sebenarnya ayat ni nak memberitahu pada kita, inilah pahaman-pahaman mereka hari ni pun. Lepas tu dia tak suka kita jadi buat Yahudi amal. Sebab buat dia ni agama mana jahat sekalipun, masuk neraka hanya 40 hari, kita semua ahli syurga. Sebab kita anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah. Ya, kita akan baca tetap kata ini dalam ayat lain. Jadi ialah mubahlah, sekiranya benar-benar syurga ni hanya keistimewaan kamu, bukan orang lain. Fatamannawul mauta, minta mati cepat. Fatamannau ni mana ud'ul mauta,
minta mati cepat ke atas orang yang bohong. Di antara dua kumpulan. Minta mati cepat kat atas orang yang bohong di antara dua kumpulan. Pakat minta. Hak mana rasa dia tu akan jadi syurga ke, akan jadi neraka ke, hak mana bohong tu minta mati cepat. Jadi fataman nawal mauta, maka kamu semua hendaklah minta mati cepat supaya Allah matikan secepat mungkin orang yang berbohong. In kuntum sadiqin, sekiranya benar dalam dakwah kamu, golongan kamu sahaja syurga, golongan lain tidak akan masuk syurga. Allah jawab, walan yatamannahu abada. Mereka sekali-kali tidak akan berdoa seperti ini, minta mati cepat. Sebab hak mereka, kalau mereka minta mati cepat, mereka akan mati. Mana gitu. Walan yatamannahu abada, dan sekali-kali mereka tidak akan meminta mati cepat selama-lama. Sebab apa? Sebab mereka tahu amalan mereka itu jauh daripada dawat al-lidah. Bima qaddamat aydihim, dengan sebab amalan mereka itu sendiri sebagai bahan bukti. Mati cepat maknanya buat dia akan mati cepat. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Taala Maha mengetahui terhadap golongan yang zalim. Jadi elak pada mereka, kalaulah kamu kata kamu benar, minta mati cepat. Hak mana pelawak, wahai Allah, matilah cepat-cepat. Jadi puak Yahudi tidak akan bersedia. Dan ini hanya ada pada kita untuk iklan mubahalah, dia panggil. Iklan mubahalah ni minta terus-terus. Allah Ta'ala beritahu kenapa mereka tidak akan berdoa. Kerana mereka lah orang yang tidak ingin mati, nak hidup selama-lama atas dunia. Yahudi ni begitu kali teruk dia agama, sebab itulah menyebabkan gersanya dia dalam kehidupan agama, kerana dia tidak ingin pun mati. Hanya dalam hati Yahudi ni nak duduk atas dunia saja. Wala tajidannahum, dan kamu akan dapati mereka Yahudi ni, wahai Muhammad, ahrasan nasi ala hayat, orang yang paling ingin hidup selama-lama. Ahrasan ni orang paling ingin, manusia yang paling ingin hidup selama-lama. Wa minal ladina asyraku, lebih teruk lagi berbanding orang kafir syirik. Orang kafir syirik pun kata bila tua nak mati juga, tapi Yahudi kalau boleh tidak ingin mati. Sedangkan dia ada kitab Injil, sedangkan dia ada kitab Taurat. Huraya bagi ahrasa, mana orang paling ingin tu, bagaimana cara dia? Allah kata yawaddu ahaduhum, di kalangan mereka berkeinginan, ada di kalangan mereka berkeinginan, lau yu'ammaru alfasanah, kalau diberi umur 1000 tahun. Naknya kalau boleh 1000 tahun umur. Nah, sebab maksud mereka nak duduk atas dunia sahaja, tidak bersedia untuk akhirat. Saja kata pada lidah, syurga adalah untuk kita, istimewa untuk kita, sedangkan dia tidak ingin pun mati. Sebab dia tidak ada harapan pun bila mati esok akan ke syurga. Propaganda sahaja. Allah tak lebih tahu teruknya Yahudi ni, kalau mereka minta panjang umur walaupun 1000 tahun, tapi 1000 tahun itu tidak melepaskan mereka untuk dihumbai dan neraka. Wa ma huwa bimuzahhihi minal azab, dan tidaklah dapat melepaskan dia pada azab. Apa dia? Ayu ammad, diberi umur panjang. Tidaklah melepaskan dia daripada azab neraka sekiranya diberi umur panjang. Ayu ammad ni mubtada muakhar. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Ta'ala jualah yang maha melihat apa yang mereka lakukan untuk dibalas. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula, wa bina billahi rabban wa bil islam dinan, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan.